Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita baca surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah yang ke-89 selepas surah Al-Ghashiyah. Rasulullah berkata 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhil hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونفعنا بذلك الشهيد. Kita baca sampai situ dulu, kemudian kita tengok tafsir surah ini. Tafsir surah Al-Fajr, surah yang ke-89 yang terdiri daripada surah-surah Makkiyah, dan 456 surah yang kita baca sebelum ini semuanya merupakan surah Makkiyah, dan bila Makkiyah isi kandungannya tentang akidah dan juga akhlak untuk diamalkan oleh umat manusia. Dari surah ini, dari segi ayatnya panjang sikit daripada surah yang sebelum ini. Ayatnya mengandungi 30 ayat. Surah ini dinamakan surah Al-Fajr kerana Allah Subhanahu wa taala buka surah ini dengan kata-kata wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Fajar itu asalnya daripada bahasa Arab. Bagaimana? Bahasa Arab. Cuma nak bagaimana tu bahasa kita. Wal fajr ini merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan benda-benda yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu fajar ini adalah waktu subuh. Jadi kalau sebelum ini kita dengar dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala bahagikan manusia kepada dua pembahagian. Yang pertama manusia yang asqiya, manusia yang derita, dan yang kedua manusia yang suada, manusia yang bahagia. Yang mana kita dengar tafsirannya tentang mereka yang mempunyai wajah yang khasyiah, tunduk hina
dan yang kedua mereka yang mempunyai wajah yang na'imah, yaitu ceria, gembira, berseri-seri. Jadi pada surah ini juga di awal-awalnya Allah cerita pula macam mana manusia yang asyiah, manusia yang sengsara, yang derita hidup dia di hari akhirat nanti, yaitu di antaranya ialah kaum 'Ad, kaum Thamud, dan juga Fir'aun yang melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidup mereka ini adalah dalam suasana yang agau, melampaui batas daripada had-had yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kehidupan mereka agau, melampaui batas, mereka melakukan al-fasad, kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ini disanjung oleh manusia pada zaman tersebut dengan berbagai kecanggihan seni binanya, mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, setengahnya mempunyai tubuh yang sasa, kuat, bekerja dan sebagainya, termasuk juga Fir'aun yang mempunyai kekuasaan yang begitu luas, yang mempunyai tentera-tentera yang begitu hebat, begitu ramai. Tetapi mereka sebenarnya bukan termasuk di kalangan mereka yang suada, bukan dari kalangan mereka yang bahagia, tetapi dimasukkan di kalangan mereka yang asyiah, mereka yang sengsara pada hari akhirat nanti. Jadi muslimin dan muslimat yang dimuliakan, surah ini pada awalnya mengandungi qasam, yaitu sumpah. Allah bersumpah dengan beberapa perkara, wal fajr, waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan juga yang witir, yang ganjil, sembahyang witir, sembahyang ganjil, wal lail idza yasr, dan malam apabila ia telah berlalu. Jadi beberapa perkara Allah mulakan dengan sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua makhluk yang Allah gunakan untuk Allah bersumpah ini sebenarnya mempunyai sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang memerhatikan. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah nak bagi tahu juga bahawa kepastian azab ataupun azab itu pasti akan berlaku kepada orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaum-kaum yang disebut dalam surah ini, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan juga Fir'aun sendiri bersama kaum Nabi Musa, Fir'aun sendiri bersama dengan kuncu-kuncu mereka, tentera-tentera mereka, askar-askar mereka, semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bagi tahu pasti mereka ini akan menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Di atas muka bumi ini lagi Allah dah bagi azab kepada mereka. Dan dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Allah memuji manusia dengan kebaikan dan juga kejahatan. Allah memuji manusia, ada yang Allah buat kaya, ada yang Allah buat miskin. Ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, nak tengok sejauh mana hamba dia beriman kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, bersabar di atas ujian yang Allah datangkan kepada mereka. Ini di belakang-belakang surah. Kemudian selepas daripada itu Allah cerita pula tentang gambaran pada hari kiamat dan juga huru-hara hari kiamat. Jadi cerita pasal hari akhirat, cerita tentang azab, cerita tentang hari kiamat dan sebagainya itu merupakan gaya bahasa ataupun ayat makkiyah. Memang begitu sifatnya. Tujuannya untuk mengukuhkan akidah umat Islam dan menjadikan manusia yang beragama Islam, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mempunyai sifat yang baik,
akhlak yang terpuji, kepribadian yang mulia. Bila manusia ini percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan, dan dia takut kepada ancaman-ancaman Allah, dia mengharapkan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada hari akhirat, maka manusia dengan secara automatik bila ditegur perangainya, maka dia akan jadi manusia yang berperangai baik, berakhlak mulia. Pokok pangkalnya adalah akidah dulu. Begitu juga dalam surah ini, tak lagi daripada perkara tersebut. Dan akhir sekali Allah Subhanahu wa taala cerita tentang keberuntungan manusia yang bahagia. Dia akan dapat nikmat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang akhir sudah tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu belakang-belakang sudah. Jadi itu di antara isi kandungan ayat surah Al-Fajr. Dan surah ini mempunyai kelebihan sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang dimuatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab beliau daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir cerita satu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sembahyang. Tiba-tiba datang seorang lelaki, kemudian dia tengok Mu'adz bin Jabal sembahyang, dia bersembahyang di belakang Mu'adz bin Jabal, dia sembahyang berimam. Jadi dia tengok Mu'adz sudah sembahyang, dia pun ikut Mu'adz sembahyang. Fatawala, dalam hadis disebut Mu'adz ni sembahyang baca panjang. Dia baca surah yang panjang, ayat yang panjang. Fasalla fi nahiyatil masjid. Maka lelaki tadi pun dia berhenti. Dia tak ikut Mu'adz bin Jabal. Mula-mula dia ikut, maksud dia berhenti, kemudian dia sembahyang lain. Dia pergi di penjuru masjid, dia sembahyang sendiri. Mula-mula dia sembahyang berimam. Thumma sarafa. Selepas habis dia sembahyang, Mu'adz bin Jabal dia tak habis lagi sembahyang. Dia pun beredar. Orang rajin sembahyang, dia baca panjang. Kalau kita tak pandai nak baca panjang, paling-paling ulang pun 20. Sebab kita tak menghafal, kan? Kalau kita menghafal, insya-Allah boleh baca. Tapi apa-apa yang kita hafal boleh. Kalau kita nak sembahyang panjang sikit, kita hafal Yasin, kita baca Yasin. Tapi sembahyang sendirilah. Masa sembahyang sendiri, masa sembahyang sunat, boleh kita panjangkan, dan sembahyang panjang lebih baik daripada sembahyang yang pendek. Kalau sembahyang sendiri, kalau sembahyang berimam, imam itu sunat baca bacaan yang sederhana. Tapi dalam situasi ini Mu'adz bin Jabal baca panjang. Kemudian faballagha dzalika Mu'adzan, ada orang cerita kepada Mu'adz. Sahabat lain pula cerita kepada Mu'adz. Kalau boleh kita buat cerita. Jadi ada sahabat lain jumpa Mu'adz, wahai Mu'adz, tadi ada seorang ikut kamu sembahyang di belakang tadi, sembahyang berimam sama kamu. Tapi tak sempat lagi kamu habis sembahyang, dia keluar dulu. Dia sembahyang sendiri di tepi ujung dinding sana. Jadi ada orang cerita kepada Mu'adz begitu. Lalu Mu'adz pun kata, munafik. Memang kalau munafik begitulah. Sedap mulut kan? Tapi ini situasi yang berlaku di antara para sahabat. Sebab di kalangan sahabat juga ada yang munafik. Ya, di depan orang beriman, dia beriman juga. Di belakang orang beriman, dia tidak beriman kepada agama Islam. Dia duduk bersama golongan-golongan yang kafir. Dia cerita pasal keburukan orang yang beriman. Bukan aku nak beriman sangat, tapi oleh kerana duduk dalam kelompok mereka, aku pun sama-sama mereka lah. Ini perangai manusia. Tapi tidak berlaku dalam kes ini. Cuma bila ada orang cerita kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal kata munafik. Munafik lah. Mu'adz kata begitu. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pula orang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya sama macam situasi kita pada hari ini. Apa-apa berlaku cepat sangat kita bagi tahu orang lain. Tak ada apa-apa lagi settle.
Pasti kalau kata, tak bagus set ni benda yang tak pasti. Saja nak tanya ahli tu, boleh ke tak boleh? Pandai dia. Plan tu. Padahal orang tahu sudah, dia set tu nak menunjukkan apa yang ada dalam gambar. Ini situasi manusia. Lalu ada sahabat cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'al al-fata. Maka Nabi tengok sempurnanya sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tanya kepada pemuda yang sembahyang di belakang Mu'adz tadi. Kemudian dia berhenti sembahyang, dia pergi sembahyang tepi dinding. Ada orang laku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Mu'adz bin Jabal kata, munafik tu. Jadi ada orang laku kepada Nabi. Nabi pun fasa'al al-fata. Nabi tanya pemuda tadi. Kalau kita contohnya sekarang ini sampai gambar kepada kita, tak payah tanya orang lain, jumpa tuan dia tanya sendiri. Aku nak pergi KL ni tak jumpa. Biar habis tiket 7,800 nak tanya. Sebab apa? Sebab nak sembah sangat berita yang tak pasti. Nampak? Jadi bila ada orang tanya bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya pemuda tadi. Nabi panggil pemuda tadi, Nabi tanya pemuda tadi untuk mendapat kepastian. Kepastian ini penting di dalam agama Islam. Apalah? Maka berkata lelaki tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu usalli ma'ahu. Ya Rasulullah, aku asalnya datang nak sembahyang dengan dia. Aku tengok dia sembahyang, maka aku nak sembahyang dengan dia. Fatawala alayya, tapi dia pula sembahyang panjang betul. Aku tahan. Tengok alasan dia, kemah kan? Kukuh alasan dia. Jadi fatawala alayya, aku asalnya datang nak sembahyang dengan dia, tapi dia pula sembahyang panjang betul. Aku tahan. Bahasa kita. Fansaraftu, lalu aku pun berhenti sembahyang sendiri. Fasallaitu fi nahiyatil masjid, aku sembahyang di ujung masjid sana, di ujung masjid. Fafa'altu naqati, lalu lepas aku sembahyang di masjid itu selesai, aku turunlah bagi makan untuk aku. Banyak lagi kerja aku. Dia bagi tahu begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab macam mana? Afattanun ya Mu'adz, adakah engkau nak jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Nabi jawab kepada Mu'adz, aina anta min sabbihisma rabbikal a'la, di manakah engkau dengan surah sabbihisma rabbikal a'la dan surah wasyamsi wa duhaha dan surah wal fajri dan juga surah wal laili idza yaghsha. Wahai Mu'adz, Nabi kata, adakah kau ingin menjadi tukang fitnah? Kau baca panjang-panjang sedangkan orang di belakang menjadi makmum engkau. Sepatutnya kau kena meraihkan makmum. Makmum ni kita belum tentu dia steady macam kita. Kalau kita boleh sembahyang 20 minit, entah dia sembahyang cepat-cepat. Tadi nak ambil air wudu pun, rasa nak berjemaah. Padahal nak kentut dah, padahal nak buang air dah, padahal dia banyak lagi kerja yang lain. Tengok, Nabi tegur Sayyidina Mu'adz. Kemungkinan Nabi tegur kerana dia baca surah panjang, satu. Dan kedua, kemungkinan Nabi tegur kerana dia kata munafik. Memang munafik. Tengok, Nabi SAW sebelum Nabi tegur Sayyidina Mu'adz, Nabi panggil dulu seorang lelaki tadi supaya jelas ceritanya. Sebab kita nak menghukum sesuatu bergantung berdasarkan kepada niat seseorang. Tadi apa niat lelaki tadi? Dia berhenti daripada sembahyang ikut Mu'adz, kemudian dia sembahyang sendiri. Sebab dia tak tahan, panjang sangat. Kalau zaman Nabi ini panjang dia. Kalau Nabi sembahyang, Nabi baca surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Berapa surah? Kalau kita, bermain gila bayi imam ini. Sebab kawin pun kalau di sini buat 20, imam baca 1 juzuk lagi pergi masjid lain. Tak ada sudah, 8 tak ada sudah. Mana aku tahan imam tak boleh dihafiz. Aku hapus. Tengok, kita lain. Tapi
Zaman sahabat bila baca panjang betul, surah yang panjang. Kemudian habis satu surah disambung dengan surah yang lain lagi. Kita kalau imam baca tabarakamu kita rasa macam panjang betul sudah imam ini, macam dia seorang alim. Aku tak tahu juga pelajaran panjang betul. Orang nak berak lah, orang nak itulah, orang nak inilah. Inilah kalau imam jadi imam jahil. Semua imam yang benar. Lalu Nabi SAW bagi tahu kepada Muaz, "Afattan anta ya Muaz, adakah engkau nak jadi tukang fitnah wahai Muaz? Tak boleh kau baca pendek sikit wahai Muaz, sebab ada orang di belakangmu mau sembahyang sama-sama dengan kamu. Bacalah sabbihi isma rabbikal a'la pun boleh, wasyamsi wa duhaha pun boleh, wal fajri pun boleh, wal laili idza yaghsha pun boleh." Jadi apa salah engkau baca pendek surah-surah yang ini dianggap surah-surah yang pendek oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelebihan surah ini bila kita menjadi imam, kita bacalah surah ini dianggap sebagai surah yang pendek. Kalau kita nak sembahyang sendiri, boleh kita baca surah-surah yang panjang, tak jadi masalah. Kita kalau sembahyang imam kita baca panjang, kalau sembahyang di rumah kita baca pendek betul. Kalau boleh buat duha, merokok sudah. Ada orang tanya saya, Ustaz boleh kata boleh kita baca wadduha, kemudian rukuk, wal laili idza saja, kemudian rukuk. Kenapa? Mau buatkah saya ini? Baca pendek betul. Kalau dengan sembahyang, bolehlah baca surah-surah yang panjang sikit untuk kita sembahyang sendiri. Itu suasana surah ini dan kelebihan surah ini. Jadi tafsirnya wal fajr, dan demi waktu fajar. Waktu fajar di sini maksudnya waktu subuh. Itu yang pertama. Dan yang keduanya maksudnya waktu fajar hari raya Kurban. Sebab selepas itu ada ayat walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Wal fajri, waktu fajar, demi fajar, demi waktu subuh. Jadi boleh juga kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan mana-mana sahaja waktu subuh ataupun mana-mana sahaja waktu fajar. Was-subhi idza tanaffas, ada juga Allah bersumpah dengan waktu subuh. Dan was-subhi idza asfar, itu semua sumpah-sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, qasam-qasam Allah Subhanahu Wa Taala dengan waktu fajar ataupun dengan waktu subuh. Dan pendapat yang kedua kata wal fajri di sini maksudnya yaitu demi waktu subuh pada hari raya Kurban. Waktu subuh pada hari raya Kurban. Wal fajri, kerana ada ayat selepas itu walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Malam yang 10 mana ni? Malam daripada malam pertama bulan Zulhijjah, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10. Itu walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Maknanya 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian datang pula waktu fajar subuh hari 10 Zulhijjah. Hari apa tu? Hari raya Kurban. Maknanya 1 hingga 10 Zulhijjah ini pernah dijadikan sumpah qasam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan kepada kita bahawa 1 hari bulan sehingga 10 hari bulan ini mempunyai nilai kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita digalakkan melakukan banyak-banyak amal ibadat. Bermula daripada 1 hari bulan Zulhijjah sehinggalah kepada 10 Zulhijjah. Maknanya pagi hari raya. Di sini disebut di dalam hadis mengenai kelebihan, yaitu 10 malam Zulhijjah yang disumpah ataupun yang Allah gunakan sebagai lafaz sumpah bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Telah sabit di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini hadis marfu'. Ma min ayyamin, tidak ada satu hari al-amalus salih yang mana seseorang itu melakukan amal saleh ahabbu ilallah, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, fihinna min hadhil ayyam, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding hari-hari ini, yaitu 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia, amal soleh yang lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada amalan soleh yang dilakukan pada hari 1 hingga 10 Zulhijjah. Maknanya amal soleh antara yang paling baik di sisi Allah ialah buat amal soleh bermula daripada 1 sehinggalah 10 Zulhijjah. Maknanya kena banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berzikir, baca Al-Quran, puasa dan sebagainya. Amal soleh dilakukan pada hari-hari pertama hingga 10 bulan Zulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, boleh atau tak boleh wahai Rasulullah kalau dibandingkan dengan jihad? Tak boleh lawan lagi, Pak. Nabi kata, qala walal jihad fi sabilillah, tak boleh lawan dengan jihad. Tinggi lagi amalan pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali kalau jihad nak lebih tinggi daripada amalan 10 bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah kalau nak berjihad, yang lebih tinggi daripada amalan ini ialah seorang lelaki yang keluar berjihad dengan diri dia dan juga harta benda dia, malam yarji, kemudian dia tidak kembali min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali bawa diri dia, dia tidak kembali bawa harta dia. Maknanya macam mana nak bandingkan dengan amalan ini? Lebih tinggi jihad sekiranya orang yang berjihad itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas berjihad dengan nyawa dan juga harta, keluar pada jalan Allah, menentang golongan kafir, meninggikan kalimah Islam, kemudian mati syahid dan harta dia habis pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Barulah tinggi ibadat jihad jika dibandingkan dengan ibadat pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Maknanya ibadat pada 10 Zulhijjah ini daripada 1 hingga 10 terlalu tinggi nilainya di sisi agama. Jadi bila sampai 10 Zulhijjah, itu musim orang pergi haji sudah. Yang lewat-lewat pun sudah pergi lah. Jadi 1 hingga 10 tu banyak-banyak kita buat amal ibadat. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, wasyaf'i yang genap, wal watri dan yang ganjil. Allah bersumpah juga dengan yang genap dan juga dengan yang ganjil. Yang genap, semua benda yang genap yang mempunyai pasangan itu adalah yang genap. Contohnya yang ada pasangan, apa dia? Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada malam, ada siang. Itu yang mempunyai pasangan. Ada gelap, ada cerah. Ada yang tidak mempunyai pasangan. Yang tidak mempunyai pasangan, dia satu juga, tak ada pasangan. Kalau tinggi ada pasangan rendah. Yang satu yang tak ada pasangan ini apa dia? Bulan tak ada pasangan, bintang tak ada, matahari tak ada pasangan, satu saja. Dan di antara yang genap dengan yang ganjil, Allah lebih suka lagi yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil, satu ataupun tunggal, yuhibbul witra, dan Allah suka kepada yang witir, yang ganjil, yang genap, yang tunggal. Dan Allah juga tunggal. Jadi Allah bersumpah juga dengan wasyaf'i wal watri, yang genap dan juga yang ganjil. Itu yang pertama. Pentafsiran yang kedua ialah Allah bersumpah dengan yang genap. Yang genap ini maksudnya
Yaumun Nahri, hari nahar. Hari nahar ni hari raya Kurban. Berapa hari bulan? 10 hari bulan. 10 tu adalah genap. Wasyaqal watri, dan ganjil. Ganjil ni apa? Yaumun Arafah, hari Arafah. Hari Arafah bila? Sehari sebelum Yaumun Nahri. Sehari sebelum hari nahar adalah hari Arafah. Sehari sebelum hari raya Kurban, hari raya Haji, iaitu 9 Zulhijjah. Jadi 9 itu merupakan nombor yang ganjil. Main nombor pula. Jangan pergi tikam nombor pula. Ada 9, ada 10. Lepas tu kena 10,000. Betul Pak Ustaz. Itu jadi satu benda lain. Lepas tu minggu depan datang lagi Ustaz mengajar. Rupanya ada nombor yang sedikitnya. Wal laili wasyaf'i wal watri. Jadi wasyaf'i yang genap itu adalah Yaumun Nahri, hari raya Kurban. Yang ganjil itu adalah hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Jadi wal fajri, kalau ikut satu pendapat, fajar subuh 10 Zulhijjah. Walayalin ashr, dan malam-malam 1 hingga 10 Zulhijjah. Wasyaf'i, dan yang ganjil yang genap yaitu 10 Zulhijjah. Wal watr, dan 9 Zulhijjah. Jadi kalau mengikut satu pendapat ini, semuanya berkaitan dengan 1 hingga 10 Zulhijjah yang mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang kita sebut sebelum ini. Jadi nak bandingkan dengan jihad, besar lagi ibadat pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Kecuali orang yang berjihad dengan ikhlas, kemudian ada harta yang guna untuk berjihad dan dia bawa nyawa dia, dan dia tidak kembali lagi kecuali harta dia habis berjuang pada jalan Allah, dia juga gugur syahid. Itu baru lebih afdal, lebih baik daripada beribadat pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Walayalin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, dan malam apabila dia telah berlalu. Malam, Allah bersumpah dengan malam, dan juga Allah pernah juga bersumpah dengan siang. Malam ni apabila dia berlalu, dia akan menghampiri siang, dan siang apabila dia berlalu, dia akan menghampiri malam. Di sini Allah sebut malam apabila ia telah berlalu pergi, maknanya menghampiri siang. Dan malam pun banyak manfaat dia, siang pun banyak manfaat dia untuk kita. Secara asasnya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam untuk berehat, dan siang ini untuk kita bekerja, mencari rezeki di muka bumi ini. Jadi malam itu merupakan ketenangan kepada umat manusia, dan malam juga menjadi waktu yang paling hebat bagi manusia yang ingin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Dia tak sebut dan siang-siang yang 10. Nampak? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, dan bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Hal fi dzalika, bukankah pada yang demikian itu qasamun, terdapat sumpah. Allah bersumpah dengan beberapa perkara yang disebutkan tadi, yang mengandungi berbagai manfaat dan kegunaan kepada umat manusia. Lidhi hijr, bagi orang-orang yang ada otak, ada akal fikiran, mereka boleh memikirkan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda ini. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan sifat Allah, kadang-kadang Allah bersumpah dengan af'al Allah, dan kadang-kadang Allah bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ajak kita pula tengok, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat
tidakkah kamu memerhatikan wahai Muhammad? Alam tara, dengan maksud asalnya alam tara, tidakkah kamu melihat? Tapi di sini membawa maksud alam ta'lam, tidakkah kamu telah mengetahui wahai Muhammad? Alam tara, tidakkah kamu sudah tahu wahai Muhammad? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Tuhan kamu telah lakukan, Tuhan kamu telah kerjakan, bi'adin, terhadap kaum Ad. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala nak cerita tentang azab kepada orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Nabi dan tidak percaya kepada hari akhirat. Azabnya pasti. Contoh apa yang telah berlaku kepada kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berlakukan kepada kaum Ad. Kaum Ad di sini ialah Adanil ula, kaum Ad yang pertama. Kaum Ad ada dua, ada disebut kaum Ad yang pertama, ada disebut kaum Ad yang kedua. Kaum Ad yang pertama ialah anak kepada Ad bin Haud, Ad bin Haus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam, anak cucu kepada Nabi Nuh, anak kepada Sam bin Nuh. Nama dia Ad bin Haus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi anak cucu daripada Ad bin Haus ini adalah Adanil ula, kaum Ad yang pertama. Kemudian kalau selepas daripada itu dikira sebagai kaum Ad yang kedua, yaitu selepas generasi pertama ini dikira sebagai Ad generasi yang seterusnya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada kaum Ad. Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram. Penduduk Iram ni adalah nama bagi satu tempat. Nama bagi satu tempat sempena, ambil nama sempena Ad bin Haus bin Iram. Jadi kaum ni kaum Iram. Iram bin Sam bin Nuh. Itu dah diambil daripada nama anak cucu Nabi Nuh alaihi salam, Iram. Jadi tempatnya juga dikenali dengan nama Iram. Iram ini disebut tempatnya adalah di antara Oman dengan Hadramaut. Di antara Oman dengan Hadramaut digelar sebagai negeri pasir. Kerana di sana banyak bukit-bukit batu dan juga bukit-bukit pasir. Jadi digelar sebagai Ardul Ramal, negeri pasir di antara Oman dengan Hadramaut. Disitulah terdirinya penduduk Iram ataupun kaum Ad yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut kajian-kajian disebut di sini ada kota disebut sebagai kota Ubar. Ubar ni orang tak tahu dah saya nama sekarang sudah ya, nama selepas daripada nama Iram, kota itu kota Ubar. Jadi di sinilah penempatan kaum Ad yang pertama. Jadi penempatan ini merupakan penempatan yang cukup besar. Kemudian penempatan ini dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka ini mendustakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, Nabi mereka adalah wa ila adin afahum huda, dan kepada kaum Ad kami utuskan Nabi Hud. Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad, tetapi mereka tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud.
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, hari akhirat yang diberitakan oleh Nabi Hud kepada mereka. Mereka buat acuh tak acuh, bahkan mereka mengejek-ejek lagi Nabi Nuh yang menyampaikan Nabi Hud yang menyampaikan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mendatangkan azab kepada kaum Ad. Penduduk Iram adatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana kaum Ad ini adalah lam yukhlaq, tidak satu kaum yang tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri lain sama dengan kaum Ad. Dari segi kehebatan mereka, kaum Ad ini adalah kaum yang hebat dari segi tubuh badan mereka, tubuh badan yang sasa. Dari segi kekuatan mereka ni manusia yang kuat. Bila tubuh badan ini sasa, itu menggambarkan kekuatan yang ada pada mereka. Dan Allah tidak ciptakan di negeri lain manusia yang kuat begitu seperti mana kaum Ad. Disebabkan ini juga mereka menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangga betul, sehingga Allah sebut di dalam ayat yang lain, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi, maka adapun kaum Ad itu mereka fastakbaru fil ardi, mereka takabur di atas bumi, di ghairil haq, tanpa kebenaran. Mereka berbangga-bangga mereka ini manusia yang kuat. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapakah lagi manusia yang lebih kuat daripada kami? Tengok keangkuhan. Sedangkan mereka tidak sedar bahawa kekuatan yang Allah berikan kepada jasad mereka itu adalah datangnya daripada Allah, bukan daripada mereka sendiri. Jadi ada asal-asal yang dapat daripada WhatsApp berapa bulan yang lepas, sebulan yang lepas kan, yang gambar tengkorak besar kan, gambar manusia itu dikatakan penempatan kaum Ad lagi. Ya, kaum Ad ini memang tubuhnya tubuh sasa, dikurniakan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyangka man asyaddu minna quwwah, siapa lagi manusia yang lebih hebat daripada kami, sampai mereka bangga diri begitu sekali. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum, bukankah mereka itu melihat, yakin bahawa Allah yang menciptakan mereka? Tapi dalam masa yang sama mereka masih lagi bangga, seolah-olah tidak ada lagi manusia yang lebih kuat daripada mereka. Maka Allah jawab, wa asyaddu minhum quwwah, ialah Allah yang lebih kuat daripada mereka. Mereka sangka mereka kuat, tapi Allah lebih kuat daripada mereka. Kisah ini tuan-tuan panjang. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Ahqaf. Al-Haqqah, bukan Al-Ahqaf, Al-Haqqah. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, apakah yang kamu tahu tentang hari kiamat? Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah, adapun kaum Ad mereka dibinasakan dengan cara yang pelik. Macam mana cara yang pelik yang Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Ad? Allah Subhanahu wa taala datangkan satu suara halilintar daripada atas, dengan sebab halilintar itu, dengan sebab suara yang kuat itu, sehingga akan membinasakan seluruh penduduk Ad yang kuat-kuat, yang tubuh sasa-sasa, yang mereka sangka mereka manusia yang paling hebat. Sudah tak ada sudah manusia yang kuat di atas muka bumi. Allah bawa bagi suara saja, suara yang kuat datang daripada langit, maka menyebabkan musnah segala kehidupan mereka, dan mereka juga musnah. Tengok macam-macam
kalau Allah boleh buat sekiranya Allah ingin membinasakan umat manusia. Allah mau mari kandak pun boleh, Allah mau mari nyamuk pun boleh. Tidak menjadi masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya Allah mau mari belalang pun binasa juga manusia kalau dah terlampau banyak. Jadi kalau mau mari tikus pun seluruh tawa pun binasa juga. Tikus saja boleh dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca panjang lagi ini insyaallah sudah. Ini habis tentang kaum Ad. Tak dapat juga cerita panjang, lepas masuk kepada kaum Samud. Dapat 8 ayat, malam 8 ayat. Okey kan? Kita berhenti sini lah. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi kalau ada rezeki. Jadi aku mau lihatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.